Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk video yang keempat, tajuk pasaran monopoli, struktur pasaran bab 6. So untuk kali ini saya akan menerangkan tentang bahagian terakhir topik monopoli ni, iaitu berkaitan dengan perbandingan pasaran monopoli dengan PPS dalam jangka panjang. Okay, diharapkan di akhir proses pengajaran dan pembelajaran kita, diharapkan semua pelajar dapat membuat perbandingan, mengetahui dan seterusnya membandingkan dua-dua pasaran ini dari aspek jangka panjang lah. Yang kedua ialah pelajar diharapkan menerangkan bagaimanakah kaedah kawalan harga oleh kerajaan ke atas monopoli. Okay. Jadi kita akan tengoklah, sebab monopoli ini dia boleh menentukan harga, jadi sudah pasti dia boleh menetapkan harga yang tinggi, tetapi kesannya dia akan memberi kesan yang tidak baik pada pengguna, sebab harga yang tinggi, yang mahal ni membebankan pengguna. Jadi sebab situlah peranan kerajaan membuat kawalan dari segi harga ke atas monopoli lah. Okey, bahagian pertama kita akan melihat subtopik 6.3.8 iaitu perbandingan pasaran monopoli dengan pasaran PPS dalam jangka panjang. Okey, perbandingan yang pertama, untuk fakta yang pertama, keluk yang kita buat ni adalah gabungan keluk keseimbangan jangka panjang monopoli. Ni keluk monopoli lah, keluk MRM ni monopoli lah ni. Ni keluk AR, keluk DD dan sama dengan P ni keluk monopoli keluk permintaan monopoli. Okey, dan kita tahu PPS juga dalam jangka panjang dia keluknya akan berada betul-betul pada keseimbangannya pada titik B, iaitu pada semasa keluk korporator jangka panjang LHC ni berada pada betul-betul pada titik yang paling minimum lah kat sini Okey, perbandingan yang pertama kita akan lihat dari segi harga. So harga bagi firma monopoli dalam jangka panjang dia lebih tinggi kalau kita nak bandingkan dengan harga bagi firma PPS. Di mana kita tahulah keseimbangan akan dicapai pada apabila MC ni MC monopoli bersilang dengan MR. Bermakna keseimbangan monopoli akan berada pada titik E pada kuantiti Q0, tingkat harga pada P1 ini tulis M ni monopoli pada titik A. So ni harga monopoli. Manakala harga PPS, okey, di sini seperti yang saya beritahu, keseimbangan capai bagi PPS dalam jangka panjang pada titik B. Titik B ni merupakan titik LHC yang paling minimum di sini So kita tulis sinilah apabila kalau MR PPS sama dengan ER, sama dengan DD, sama dengan P kan. So apabila kalau MR PPS ni yang mendata ni bersilang dengan kalau MC, okey, kalau MC jangka panjang ni pada titik B. So harga keseimbangan PPS adalah pada P0 Ini harga keseimbangan PS. Ini harga keseimbangan monopoli. So jelas harga PPS lebih rendah daripada harga monopoli So harga monopoli ini tinggi lah. Okey, kenapa jadi macam ni? Dia disebabkan oleh monopoli ini bertindak sebagai penentu harga. Okey, jadi dia merupakan penentu harga. Jadi dia boleh meletak harga yang lebih tinggi lah daripada titik A. Sedangkan PPS ni hanya penerima harga, sebab tu kalau permintaannya mendata keseimbangannya pada titik B, maka harganya lebih rendah. Okey, itu kerana sifat inilah monopoli sebagai penentu harga, PPS sebagai penerima harga menyebabkan harga mereka berdua ni berbeza. Monopoli lebih tinggi daripada PPS. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua dari aspek kuantiti keseimbangan. Kuantiti atau kita panggil kuantiti keluaran, kuantiti keluaran atau kuantiti output
pada keseimbangan lah. Bagi monopoli, pada tingkat output yang lebih rendah daripada PPS, di mana pada keseimbangan kita tahu bahawa keseimbangan dicapai bagi monopoli apabila MR bersebilangan dengan LMC pada titik E. So kuantiti keseimbangan monopoli pada Q0 ni, Q0M kurungan ni monopoli manakala kuantiti keseimbangan bagi PPS apabila persilangan antara MC dengan MR, sini MR PPS pada titik B, maka kuantiti keseimbangan bagi PPS dalam jangka panjang adalah pada PQ1 So jelas kuantiti keluaran keseimbangan PPS lebih banyak, lebih besar daripada kuantiti keseimbangan monopoli dalam jangka panjang. Okey. So walaupun output sedikit bagi monopoli ni, tetapi dia dapat dijual pada harga yang tinggi. Itu kelebihan dia. Kerana output ni sifat barang dalam monopoli ni dia tiada pengganti hampir. Walaupun dia sedikit, dia ada kelebihan dari segi penetapan harga yang lebih tinggi. Okey, itu saja beza dia lah. Tapi dari segi kuantiti PPS lebih banyak daripada monopoli lah. Okey. Yang seterusnya ialah dari segi perbezaan dari segi keuntungan. Okey, kita dah tengok harga, dari segi kuantiti output. Yang ketiga dari segi keuntungan. Okey, dalam jangka panjang, firma monopoli ini dia mencapai untung lebih normal. Okey. Untung lebih normal di sini di kawasan D P1 D ni di sini P1 MP1 ni AC. Okey, yang kita klik kawasan hijau ni D P1 AC. Okey, jadi inilah kawasan untung lebih normal yang dinikmati oleh monopoli dalam jangka panjang. Okey. Kita tengok pada kuantiti keseimbangan ya kan Q0. So beza antara hasil purata dengan kos purata. So sinilah kawasan untung lebih normal. Manakala PPS dia mencapai dalam jangka panjang untung normal saja. Okey. Sebab kita tahu keseimbangan PPS berlaku pada titik B. Hasil persilangan MR dengan MC, LMC dengan MR. Jadi jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kawasan merah ni menunjukkan saya tak buat lorikan sebab kita nak tunjukkan bahawa ini jumlah hasil, dan juga di sini juga LAC sama dengan jumlah kos. Jadi di sini adalah untuk normal bagi PPS. Jadi so kenapa PPS mendapat untuk normal? Ini kerana PPS mendapat untuk normal ni kerana kita tahu faktor sekatan tiada sekatannya dalam PPS. Sedangkan kenapa monopoli mendapat untuk lebih normal dalam jangka panjang ni kerana adanya sekatan keluar masuk. So bila ada sekatan keluar masuk firma ke dalam satu pasaran tu, maka pasaran monopoli menjaminnya untuk memperolehi keuntungan yang lebih besar lagi di masa jangka panjang kalau dibandingkan dengan PPS. Untung normal ni kerana kebebasan yang terlampau bebas. Jadi dalam jangka panjang dia hanya memperolehi untuk normal saja. Okey, sebab terlampau kebebasan tu terlampau tidak terkawal. Yang nak masuk, yang nak keluar. Jadi akhir sekali dia diseimbangkan dengan untuk normal saja. Okay, yang keempat, perbezaan yang keempat ialah dari segi kecekapan pengeluaran. Okay, ingat ini yang baru kita kenali dalam bahagian ini, iaitu kecekapan pengeluaran. Syarat firma, sesebuah firma yang ingin mencapai kecekapan dalam pengeluaran ialah P sama dengan kos purata paling minimum. P sama dengan AC minimum. Kalau kita melihat kepada monopoli, monopoli mencapai semasa keseimbangan, kuantiti keseimbangan Q0 ni, kita dapati harga monopoli
berada pada P1. Jadi kalau kita tengok pada kos purata monopoli pada kuantiti keseimbangan pada titik C, kalau kita tengok titik C itu maknanya titik C itu menunjukkan LAC yang sedang menurun. LAC ataupun kos purata yang sedang menurun. Titik C itu nampak kan? Sebab dia turun capai titik minimum pada titik B, kemudian dia naik semula kan. So bermakna pada titik C ni, pada kuantiti keseimbangan ni, titik C itu menunjukkan kos purata yang sedang menurun. Okey. Jadi jelas kita perhatikan keadaannya. Sedangkan kalau kita perhatikan kepada titik keseimbangan PPS pada titik B, sedangkan PPS mencapai pada masa kos purata yang betul-betul yang paling minimum, iaitu titik B kan. Jadi kalau kita perhatikan, ini titik kos purata semasa keseimbangan monopoli, iaitu sedang menurun. Ini kos purata PPS, iaitu betul-betul pada titik minimum LAC. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa PPS menepati syarat untuk mencapai kecekapan pengeluaran, iaitu apabila harga PPS P0 betul-betul semasa LAC sedang minimum ataupun kos purata yang paling minimum. Jadi kita boleh kata PPS memang mencapai kecekapan dalam pengeluaran, sedangkan monopoli tidak tercapai kerana yang pertama, harganya P1 lebih besar, bukan sama dengan kos purata, tapi lebih besar daripada kos purata, dan pada masa itu kos purata pula bukan sahaja berada pada titik minimum, tapi dia sedang menurun. Jadi dia monopoli memang tidak dianggap mencapai kecekapan pengeluaran. Jelas Okey, kita pergi kepada perbandingan yang kelima. Selain daripada kecekapan pengeluaran, satu lagi kecekapan peruntukan sumber. Syarat sesebuah firma yang ingin mencapai kecekapan dalam penggunaan sumber ataupun peruntukan sumber ialah apabila harga P sama dengan marginal cost ataupun MC. P sama dengan MC. Mari kita lihat keadaan bagi kedua-dua firma ini. Yang pertama kita tengok monopoli dulu. Monopoli semasa output keseimbangan Q0, harga monopoli berada pada titik A, iaitu pada P1 didapati, manakala MC-nya pada masa kuantiti Q0 ini berada pada tingkat harga P, iaitu pada titik E. MC monopoli pada kuantiti Q0 pada titik E, iaitu pada tingkat harga P. Sedangkan harga keseimbangannya berada pada titik A, iaitu pada P1. Jadi jelas semasa keseimbangan firma monopoli tidak memenuhi syarat untuk mencapai kecekapan peruntukan sumber. Kerana pada masa itu harga monopoli itu lebih besar daripada harga pada MC. P lebih besar daripada MC lah. Maknanya bila P lebih besar daripada MC, bermakna monopoli tidak cekap dalam peruntukan sumber. Sedangkan jika harga sama dengan MC, firma dikatakan mencapai kecekapan peruntukan sumber. Kalau kita tengok PPS pula, keseimbangan PPS dicapai apabila berada pada titik minimum LAC, iaitu pada titik B. Pada titik B ni, firma dikatakan mencapai tingkat output di mana P sama dengan MC. Harga keseimbangan PPS adalah pada P0. Dan pada masa harga P0 ini memang kita dapati kalau MC-nya juga betul-betul memotong pada titik B, iaitu pada LAC minimum. Jadi jelas menunjukkan bahawa PPS
telah mencapai ataupun memenuhi syarat untuk mencapai kecekapan peruntukan sumber apabila P-nya sama dengan MC. Jadi jelas dari segi kecekapan peruntukan sumber, PPS juga mencapai kecekapan dari aspek peruntukan sumber berbanding dengan monopoli. Jadi bermakna kedua-dua kecekapan tadi, kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan sumber jelas dimiliki dan dipenuhi oleh PPS. Maknanya PPS memenuhi kedua-dua syarat untuk memperolehi kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan sumber, sedangkan monopoli tidak memenuhi kedua-dua syarat tersebut. Okey, perkara yang seterusnya, subtopik 6.3.9, kawalan harga oleh kerajaan terhadap monopoli. Monopoli ini dia sentiasa memaksimumkan keuntungannya dengan mengenakan harga yang tinggi, dan sudah pasti ini akan membebankan pengguna kerana terpaksa membayar harga yang mahal. Jadi atas dasar itulah maka kerajaan akan cuba mengawal monopoli untuk demi menjaga kebajikan pengguna, dan pada masa yang sama dia tidaklah mengabaikan monopoli, cuma nak mengekang supaya monopoli tidaklah terlalu menindas kepada pengguna dari sudut harga. Okey, kita tengok sebenarnya dalam silibus matrikulasi ada dua sahaja kaedah kawalan harga yang akan dilakukan oleh kerajaan terhadap monopoli. Okey, yang pertama ialah menetapkan harga sama dengan kos purata ataupun penetapan harga sama dengan AC. Okey, so kalau kita perhatikan kepada rajah ini, titik keseimbangan dicapai pada titik E apabila MR bersilang dengan MC pada tingkat harga P1 pada kuantiti keseimbangan Q1. Okey, dan PIMA ini memperolehi untung lebih normal ni, ringkasan U lebih besar pada 0 ni adalah untung lebih normal. So bermakna untung lebih normal bagi firma monopoli ini adalah seluas kawasan hijau ni. Okey, mana sebabkan jumlah hasil OP1AQ1 melebihi daripada jumlah kos OPBQ1, maka firma ini memperolehi untung lebih normal sebesar P1AP. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dengan harga penetapan harga yang tinggi oleh monopoli ini menjamin firma monopoli memperolehi untung lebih normal. Bagi monopoli dia akan memperolehi untung lebih normal, tapi bagi pengguna dia terpaksa membayar harga yang mahal. Okey, dan dia tiada pilihan untuk mendapat barang lain dalam pasaran ini kerana satu-satunya firma yang ada adalah satu firma sahaja kan. Okey, jadi demi kerana menjaga kebajikan pengguna, maka kerajaan akan campur tangan dan menetapkan harga P sama dengan AC, iaitu pada titik C. Di manakah titik C apabila P ditetapkan sama dengan AC? So, melalui gambar rajah kita akan perhatikan kerajaan tetapkan P sama dengan AC pada titik C, iaitu di sini So pada tingkat harga P2 dan kuantiti keseimbangan baru pada Q2. Okey, kerana di sini P merujuk kepada AR sama dengan P kan, sama dengan AC. Okey, AC memotong AR pada titik C, itu pada tingkat harga P2 lah. Maka secara ringkasnya kita dapat lihat harga akan turun. Harga yang dikatakan tinggi itu akan turun daripada P1 ke P2. Okey, dan kuantiti meningkat dari Q1 kepada Q2. Okey, so kuantiti yang meningkat ini menunjukkan keluaran yang semakin banyak ditawarkan.
Okey, seterusnya pada titik C ni, pada P sama dengan AC, iaitu pada tingkat harga P2 ni, FEMA hanya menikmati untuk normal saja. Maknanya dengan campur tangan kerajaan daripada FEMA yang mendapat untung lebih normal pada mulanya, akhirnya dengan penetapan P sama dengan AC, maka di akhirnya FEMA ini hanya menikmati untung normal saja. Okey, jelas. Kita pergi kepada campur tangan kedua oleh kerajaan melalui penetapan harga yang sama dengan MC. Okey, harga sama dengan NC. Dan sebelum ni harga sama dengan AC. Sekarang harga sama dengan MC. Okey, keseimbangan dicapai pada titik E apabila MR sejalan dengan MC MR sejalan dengan MC pada tingkat harga keseimbangan monopoli pada P1, kuantiti keseimbangan pada Q1. So apabila kerajaan menetapkan P sama dengan MC pada titik B so bermakna titik peluang berada pada titik B. Di sini P sama dengan MC P kalau P AR DD sama apabila sama dengan MC itu maknanya MC bersilang dengan permintaan pada titik B pada harga baru P2 dan kuantiti baru Q2 yang lebih banyak berbanding sebelum ni. Harga yang turun daripada P1 kepada P2. Okey. So penetapan harga P sama dengan NC ini, kita akan dapati harga akan turun, kuantiti akan meningkat dan kesannya harga akan lebih rendah daripada sebelumnya. So kebajikan pengguna dapat dipelihara dan diberi keutamaan. Manakala output pula menjadi semakin banyak daripada Q1 kepada Q2. Dan satu lagi kelebihannya adalah lebihan pengguna akan semakin meningkat dan kebajikan pengguna turut meningkat. Kawasan lebihan pengguna sebelum ini pada P1 adalah di kawasan ini 3 segi. Dengan penurunan harga daripada P1 kepada B2, kawasan lebihan pengguna menjadi semakin meningkat. Okey. So itu dia dua kaedah kawalan harga oleh kerajaan terhadap monopoli. Yang pertama P sama dengan AC dan yang kedua P sama dengan MC.